Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dapat kita bertemu dalam program Ihya Ramadan, pelajaran Ihya Ramadan peringkat Sekolah Kebangsaan Datuk Kerana Putra. InsyaAllah pada esok hari, iaitu 13 April, kita akan menyambut bulan Ramadan, bulan mulia, bulan yang diberkati. Hakikatnya puasa di bulan Ramadan adalah sebahagian daripada perintah Allah dalam melengkapi salah satu daripada rukun Islam yang 5. Sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus shiyamu kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Maksudnya ialah, wahai orang-orang yang beriman, kamu diwajibkan berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang yang dahulu daripada kamu, supaya kamu bertakwa. Dalam surah Al-Baqarah ayat 183. Sidang hadirin sekalian, murid-murid sekalian, apa yang kita kena faham ialah, apa yang dimaksudkan dengan puasa ialah iaitu menahan diri daripada perkara-perkara yang membatalkan puasa. Selain daripada kita menahan lapar dan dahaga, kita menahan daripada makan dan minum, kita juga menahan diri kita, nafsu kita, daripada melakukan perkara-perkara yang tidak baik. Sesungguhnya darjat puasa dalam bulan Ramadan ini amatlah tinggi. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah telah berfirman, setiap amal anak Adam adalah untuknya kecuali puasa. Puasa itu adalah bagiku dan akulah yang akan memberinya pahala. Puasa itu adalah perisai. Apabila kamu berpuasa, maka janganlah kamu rosakkan puasamu dengan rafat, yakni perbuatan kotor dan buruk, dan jangan pula menghina orang. Apabila kamu berpuasa, apabila kamu dihina orang ataupun diserang, maka katakanlah, sesungguhnya saya sedang berpuasa. Demi Allah yang jiwa Muhammad ada di tangannya, sesungguhnya bau mulut orang yang berpuasa itu lebih harum di sisi Allah pada hari kiamat kelak daripada wangian kasturi. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, dan bagi mereka yang berpuasa itu ada dua kegembiraan ataupun dua kebahagiaan. Ia berasa gembira ketika berbuka lantaran puasanya itu, dan yang lagi satu, ia gembira ketika berjumpa dengan Rabb-Nya kerana puasanya itu. Hadis riwayat Muslim. Oleh itu, murid-murid sekalian, sebelum kita berpuasa pada esok hari, marilah kita belajar sedikit tentang puasa, iaitu yang pertamanya tentang syarat wajib puasa. Bila dah cukup syarat-syarat ini, maka wajib setiap seseorang itu berpuasa. Yang pertama apa dia? Yang pertama ialah Islam. Yang kedua, baligh. Kalau dia dah sampai umur, maka dia wajib berpuasa. Yang ketiga, berakal. Yang keempat, sihat. Dan kelima, bermukim. Yang ini dia tidak bermusafir. Dan yang keenam, suci daripada haid dan nifas. Maka apabila cukup ke syarat-syarat, keenam-enam syarat ini, maka ia wajib ke atasnya berpuasa. Seterusnya kita tengok pula syarat sah puasa. Maka kalau mereka ini tidak cukup syarat-syarat ini, maka mereka sah, puasa mereka ini tidak sah. Apa dia?
Yang kedua, yang pertamanya Islam. Hanya orang Islam sahaja yang puasanya diterima oleh Allah, yang sah. Yang kedua, berakal dan ataupun mumayyiz, ya, iaitu seorang kanak-kanak itu boleh membezakan mana yang baik dengan yang buruk, maka sah puasa mereka, ya. Yang ketiga, suci, iaitu suci daripada haid dan nifas, ya. Yang keempat, nyata, yakin masuknya waktu bulan Ramadan, ya. Maka bila cukup ketiga-tiga syarat, keempat-empat syarat ini, maka sah puasa setiap orang itu, ya. Kemudian kita pergi kepada rukun puasa. Rukun puasa iaitu yang pertama, niat. Jadi murid-murid sekalian, malam ini, ya, kita sama-sama berniat, ya, nawaitu sauma ghadin an ada'in fardhu syahri ramadhana hazihi sanati lillahi ta'ala. Sahaja aku puasa esok hari dalam bulan Ramadan tahun ini kerana Allah Ta'ala, ya. Yang kedua, rukun puasa ialah menahan diri daripada perkara-perkara yang membatalkan puasa, ya. Jadi rukun ini, ya, mesti diikuti, mesti dibuat, ya, iaitu kita menahan diri kita daripada perkara-perkara yang membatalkan puasa. Baiklah pelajar-pelajar sekalian, murid-murid sekalian, ya. Para ulama telah mengkelaskan, ya, puasa ini terbagi kepada tiga tingkatan, ya. Apa dia? Yang pertama ialah yang dinamakan puasa umum, ya. Puasa umum ini adalah sekadar kita menahan diri kita daripada makan dan minum sahaja. Itu yang dinamakan puasa umum, ya. Yang kedua, puasa khusus. Puasa khusus ini ialah selain daripada kita menahan makan dan minum, juga kita memelihara anggota badan kita daripada perkara-perkara yang boleh membatalkan ataupun mengurangkan pahala puasa. Contohnya, di samping kita berpuasa, kita tidak makan dan minum, kita menjaga mata daripada melihat perkara-perkara yang tidak baik. Kita menjaga telinga daripada mendengar perkara-perkara yang tidak baik. Kita menjaga mulut dari mengeluarkan perkataan-perkataan yang tidak baik, ya. Dan tingkatan yang ketiga ialah puasa khusus al-khusus, ya. Puasa ini selain daripada kita menahan lapar dan dahaga, menahan diri kita daripada makan dan minum, selain daripada kita memelihara anggota badan kita daripada perkara-perkara yang membatalkan puasa, kita juga puasa hati kita, juga puasa daripada nafsu, daripada hati kita zahir dan batin kita juga berpuasa. Puasa inilah, tingkatan puasa inilah yang terbaik, yang sepatutnya harus ada pada setiap orang Islam, yang sepatutnya mesti ada pada kita. Seterusnya, murid-murid sekalian, ya, saya nak bagi tahu untuk peringatan saya, juga untuk peringatan semua murid-murid, ya, ada 4 perkara yang doanya ditolak. Ada 4 golongan yang doanya ditolak oleh Allah di dalam bulan Ramadan. Ya, dengar baik-baik, ya. Jadi sia-sia kita tahu bahawa dalam bulan Ramadan ini kita kena banyak berdoa, Allah akan makbulkan doa kita, tetapi 4 golongan ini ditolak doanya oleh Allah. Siapa mereka? Yang pertama adalah mereka yang mengekalkan minum arak, ya. Mereka tidak bertaubat, mereka ini minum arak, dalam bulan puasa pun mereka terus minum arak, maka doa mereka ini tidak diterima oleh Allah. Yang kedua, dengar baik-baik, yang kedua adalah kepada mereka yang derhaka kepada ibu dan bapa mereka. Jadi kepada ibu, kepada anak-anak yang derhaka kepada ibu dan ayah, doa mereka ditolak oleh Allah dalam bulan Ramadan ini. Oleh itu, apa yang perlu kita buat? Sebelum masuknya Ramadan, besok kita, ya, besok sebelum masuknya Ramadan besok, maka
kita kena jumpa ibu dan ayah kita, kita kena mohon maaf ya atas dosa-dosa yang kita telah lakukan kepada ibu dan ayah kita. Bukan tunggu hari raya baru kita nak mohon maaf. Tetapi sebelum masuknya Ramadan, besok, maka hari ni, petang ni, malam ni pun dah masuk Ramadan. Ya, petang ini, jumpa dan ibu dan ayah kita. Kita mohon maaf supaya kita tidak menjadi, kalau kita pernah melakukan dosa kepada ibu dan ayah kita, kita pernah derhaka kepada ibu dan ayah kita, kita mohon maaf supaya dalam bulan Ramadan ini doa kita diterima oleh Allah. Golongan yang ketiga ialah mereka yang memutuskan hubungan silaturahim. Ya. Golongan yang memutuskan hubungan silaturahim juga doa mereka ditolak oleh Allah. Jadi kalau kita ada bermusuhan dengan sesiapa, ya, maka kita perbaik semula memohon maaf kepada mereka supaya doa kita diterima oleh Allah. Dan yang keempat, mereka yang tidak berkata-kata dengan saudaranya lebih daripada 3 hari. Ya, dengan kaum keluarga dia, saudaranya, mereka ni ada sedikit perselisihan faham, mereka tidak bertegur sapa lebih daripada 3 hari, maka dalam bulan Ramadan ini doa mereka ini tidak akan diterima oleh Allah. Oleh yang demikian, murid-murid sekalian, rebutlah ya peluang yang Allah berikan dalam bulan Ramadan ini, ya, sebagaimana yang kita tahu, ya, bulan Ramadan ini apa saja kebaikan yang kita lakukan, pahalanya Allah berikan berganda-ganda. Ya. Ingat bahawa dalam bulan Ramadan ini ada satu malam yang Allah anugerahkan pahalanya seperti 1000 bulan, iaitu malam Lailatul Qadar. Marilah kita sama-sama berusaha beribadah, ya, beribadah bersungguh-sungguh. Mudah-mudahan kita dapat bertemu dengan malam Lailatul Qadar tersebut. Ya. Murid-murid sekalian, ya, dalam bulan Ramadan ini, ya, kita tahu bulan yang penuh berkat, bulan keampunan, ya, dan macam-macam lagi. Sebagaimana kita tahu bahawa dalam bulan Ramadan ini pintu neraka ditutup rapat-rapat, pintu syurga dibuka seluas-luasnya. Maka dalam bulan Ramadan ini kita kena banyak membaca Al-Quran, kita kena banyak bersedekah, kita kena banyak berbuat baik. Ya, apa sahaja kebaikan yang kita lakukan dalam bulan Ramadan ini, kita kena banyak buat kebaikan. Mudah-mudahan Allah akan berikan gandaan pahala yang besar kepada kita. Ya. Rebutlah peluang tersebut dalam bulan Ramadan yang hanya ada setahun sekali selama sebulan. Ya. Jadi setakat ini sajalah tazkirah saya, tazkirah ringkas saya. Mudah-mudahan kita semua ambillah peluang manfaat bulan Ramadan yang akan menjelang esok hari. Ya, malam ini sudah bermulanya 1 Ramadan, maka marilah kita sama-sama pergi ke surau, pergi ke masjid, mengikut SOP yang telah ditetapkan untuk kita sama-sama solat berjemaah. Kerana solat berjemaah tarawih itu sangat sunat. Ya, tarawih dan witir sunat dilakukan secara berjemaah, walaupun kita boleh buat di rumah seorang-seorang. Ya. Jadi banyakkan baca Al-Quran, kerana kita tahu dalam bulan Ramadan ini adalah bulan yang diturunkan, ada satu hari, satu malam yang malam kita ada yang nuzul Quran, iaitu hari Al-Quran diturunkan dalam bulan Ramadan. Ya. Jadi sekian saja, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.